Tadi keluar tak keluar. Dia dah tak ada ni lampu. Dia kena on balik. Tak lampu tak ada. Dia remote dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazir masjid, ahli dan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberikan kepada kita keluangan waktu untuk sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit lagi kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib untuk mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi bekal amal saleh yang boleh kita tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala apabila kita dihisab di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Saya menggunakan kitab Mabahis fi Ilmil Qiraat, satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Dan pada kuliah-kuliah yang lalu kita telah membicarakan beberapa bentuk bacaan. Kita mengambil beberapa ayat, beberapa surah, dan untuk permulaannya pada malam ini kita refresh balik, ingat balik berkaitan dengan ilmu qiraat. Jadi apabila sebutkan qiraat itu, qiraat, maka kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Satu, di qiraat dikatakan ada yang disebutkan sebagai kecil, itu disebut sughra. Ada disebut sebagai besar. Qiraat besar, qiraat kecil. Ada kecil ni asyarah, 10 yang kecil, ada 10 yang besar. Asyarah sughra dengan asyarah kubra. Jadi apa yang disebut tentang qiraat ini, dia akan merujuk dari sudut bacaannya, dia akan merujuk kepada imam qiraat. Maka kita cuba ingat balik, refresh balik. Jadi imam qiraat yang pertama ialah Imam Nafi'. Imam pertama ialah Nafi'. Nafi' dia mempunyai dua orang perawi. Dua orang perawi iaitu Qalun dan juga Warsh. Imam yang kedua, yang pertama ni Imam Nafi' ni bacaan bagi orang Madinah. Kedua Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni bacaan orang Mekah. Orang Mekah itu bacaan kita lah. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia belajar. Jadi bentuk bacaan dia adalah bacaan bagi imam orang Mekah punya bacaan. Bagi Imam Syafi'i ya. Tapi yang kita baca bukan yang qiraat Imam Syafi'i ya. So Ibnu Katsir ni ada dua orang perawi dia yang bernama Al-Bazzi dan juga Qumbul. Dan yang ketiga ialah Imam Abu Amr Al-Basri. Ini imam yang ketiga, imam qiraat yang ketiga. Imam qiraat yang ketiga ni Al-Basri, bacaan orang Basrah. Orang Basrah. Basrah ni dia kawasan Iraq lah. Al-Basri, Abu Amr Al-Basri ni dia ada dua orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Dua orang perawi dia. So istilah tu kita kena sebut betul, imam. Kalau rawi kita katakan dia perawi, jangan sebut imam susi. Tak apa, tepat lah sebut rawi susi ya. 3. Kemudian yang keempat ialah Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami. Ini bacaan orang Syam. Orang Syam sebelah Syria sana. So dia orang perawi dia Hisham dan juga
Ibnu Zakwan. Itu imam yang keempat, bacaan orang-orang Syam. Kemudian yang kelima ialah Imam Asim, bacaan orang Kufah, Asim al-Kufi. Dia ada dua orang perawi dia, iaitu Syu'bah, dan juga yang kedua ialah Hafs. So Hafs ni, inilah bacaan kita yang biasa kita baca lah, Hafs. Jadi bila kita baca Quran ni, kita tahulah riwayat ni kita baca ni riwayat bacaan orang Kufah. Itu Hafs. 5. Yang keenam ialah Imam Hamzah Az-Zayyad, Hamzah Al-Kufi. Ini juga bacaan orang Kufah. Dia ada dua orang perawi dia, Hamzah ni. Yang pertama bernama Khalaf, dan yang kedua bernama Khalad. Ini bacaan orang Kufah juga. Dan yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai, imam ketujuh. Al-Kisai ni juga bacaan bagi orang Kufah. Ada dua orang perawi dia, iaitu Abul Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. So Duri ni ada dua kat sini, kita nampak. Bagi yang ketiga ni ada Duri, dan juga yang ketujuh ni juga ada Duri. So Duri yang sama, orang yang sama, cuma dia satu, Ad-Duri ni dia meriwayatkan daripada bacaan Imam Abu Amr Al-Basri, dan juga Duri meriwayatkan daripada Imam Al-Kisai. Satu riwayat yang diambil itu adalah bagi bacaan orang Basrah, satu lagi dia mengambil riwayat bagi bacaan orang Kufah. So Duri ni orang yang sama. Inilah 7 orang imam. Orang kata 7 qiraat kan, 7 qiraat kan, bukan 7 huruf tu cerita lain, sabah huruf tu cerita lain. Ni 7 imam qiraat, dan setiap satu dia ada 2 orang perawi, dan dia masuk imam yang ke-8. Ini baru 7. Kalau ada imam yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ini bacaan orang Madinah. Dia ada 2 orang perawi dia, Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Ini bacaan orang Madinah. Kemudian yang ke-9 adalah bacaan Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, bacaan orang Basrah. Ya'qub, dia ada 2 orang perawi. Yang pertama nama Ruwais, dan yang kedua nama Rauh dan juga Ruwais. Ini bacaan orang Basrah. Dan yang terakhir 10 ialah Imam Khalaf Ashir. Dia panggil Khalaf Ashir, itu Khalaf yang ke-10. Ada 2 orang perawi dia, Idris dan juga Ishaq. So yang nombor 10 ni, Khalaf ni, dia sama dengan orang yang sama juga dengan perawi kepada imam nombor 6 ni, Khalaf. Dia sama, orang yang sama, cuma dekat nombor 10 ni, yang ke-10 tu dia jadi imam. Dan dia bezalah, kalau Khalaf tu disebut Khalaf Hamzah, bagi imam yang perawi yang kepada imam yang ke-6. Kalau 10 ni automatik dia akan sebut Khalaf Ashir, maksudnya Khalaf yang ke-10. Inilah 10 orang imam. 10 orang imam yang perlu kita faham rangkanya begitu. Dan setiap satu imam tu ada 2 orang perawi. Dan kalau dikatakan kecil itu, dia merujuk kepada 7 ini yang pertama ni. 7 yang pertama ni dia merujuk kepada apa yang dikumpulkan. 7 orang nama itu dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Mujahid, Ibnu Mujahid, yang meninggal 324 Hijrah. Kemudian terus disambung lagi oleh ulama-ulama selepasnya, sampailah kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi dia meninggal 590 Hijrah. Dia ada satu matan nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, mensyarahkan 7 orang imam. Dan jalur dia hanya satu jalur dia, jatuh dia Syatibi. Kemudian yang ditambah lagi 3 orang, 8, 9, 10 ni. Ini ditambah oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Dan dia menazamkan satu matan, satu qasidah yang bernama Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Qiraat Salas. Ada matan dia dan ada syarah pada matan dia. Syarah dia banyak.
maka 7 orang campur 3 jadi 10. So 7-10 yang kecil ni, kecil tu merujuk kepada asyarah sughra, adalah merujuk kepada sudut bentuk sanad bacaan itu 1 1 1 1. Dari sudut turuk dia 1 1 1 dan kalau qiraat 10 yang besar ni dia sama juga 10 orang ni, 10 orang yang sama, cuma beza dia dari sudut turuk dia. Asyarah kubra ni dinukilkan satu matan, nama dia matan Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr yang dinazamkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Jazari. Maksudnya yang buat 3 qiraat ni dia juga yang buat 10 qiraat, kumpulkan 10 orang imam, orang yang sama, dengan nama matan dia Thayyibatun Nashr. Dan syarah kepada Thayyibah ni banyak, Al-Hadi banyak syarah kepada qiraat 10 yang besar. Beza dia apa? Dari sudut turuk dia. Kalau 10 yang besar ni dia banyak, semua jalan dia ambil. Kalau yang kecil ni dia satu je, satu. Kalau yang besar ni dia banyak, di sudut sanad turuk dia banyak, sehingga kan dikatakan lebih daripada 1000 tu turuk. Banyaklah kita membahaskan. Contoh paling mudah yang biasa saya sebut, kalau 10 kecil ni, kalau tajwid kita lah, bacaan orang Kufah, Hafan Asim, mad munfasil, kata mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harakat sahaja, kan? Itu daripada Tariq Syatibi, Hafan Asim, Tariq Syatibi 4 harakat. Paling kuat pun dia ada boleh sampai 5 harakat, kan? Tapi kalau tarik yang besar ni, asyarah kubra ni, dia ada 2 harakat, dia ada 3 harakat, dia ada 4 harakat, dan dia ada 5 harakat. So dia banyak. Sebab apa dia banyak? Sebab turuk dia lah lagi banyak. Tu sekadar kita ingat balik tentang asas-asas qiraat. So kita akan ambil pada malam ini bacaan seterusnya. Kita masih membahaskan iaitu surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni kita dah ambil dah bacaan daripada yang pertama, bacaan daripada Imam Hafan Asim, kita dah ambil dah. Yang pertama Hafan Asim, ada beberapa orang yang ikut dia. Yang ni kita dah ambil dah bacaan Hafan Asim, qiraat Asim, dan beberapa orang yang ikut dia. Yang pertama, yang kedua juga kita dah ambil bacaan qiraat Nafi' daripada riwayat Warsh. Yang ketiga kita dah baca dengan qiraat Abu Amr Al-Basri, beliau orang Basrah. Kemudian yang keempat ini qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah ni imam qiraat yang berapa tu? Yang ke-6. So dia ada 2 orang perawi dia, Khalaf, riwayat, ada riwayat Khalaf dan juga ada riwayat Khalad. Jadi kita tengok sini. Jadi qiraat Hamzah ni imam yang ke-6, kita tengok ada riwayat Khalaf dan riwayat Khalad bagi wajah yang pertama. Maksudnya Imam Hamzah ni ada 2 orang perawi dia. Perawi dia yang pertama bernama Khalaf, rawi dia yang kedua bernama Khalad. Khalaf ni satu bentuk aja wajah dia, manakala Khalad ini dia ada dua wajah. Okey. Ini bacaan qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah ni apa beza dia? Dia ada yang pertama, kita tengok nota dari bawah sini. Dia ada bacaan imalah zilya pada rasul ayat, kecuali ayat-ayat yang kedua. So dia dibaca dekat sini dengan imalah. Yang ada warna merah ni lah, ada 8 tempat. 1 2 3 4 5 6 7 dan juga lah 8. Ada 8 tempat. Ada 8 tempat ni dibaca dengan imalah. Kalau kita biasa baca dengan wadduha, kan? Tapi dibaca dengan imalah wadduhi. Dia wadduhi, wadduhi. Tapi hanya pada 8 tempat. Ayat kedua ni dia tak ada. Saja dia baca dengan saja, dia tak baca dengan saja. Berbeza. Sebelum ni kita dah ambil bacaan Warsh. Warsh dia baca dengan taklil. Taklil wadduha wa ilaihi iza saja. Itu kita dah baca. Ini wadduhi dia baca dengan imalah. Itu yang pertama dia kata dekat sini imalah zilya pada rasul ayat, kecuali ayat yang kedua. So adalah 8 tempat. Kemudian ayat keempat boleh dibaca dengan saktah pada al, lil walal akhiratu. Saktah ni dia berhenti seketika 2 second. Saktah latifah. Walal
akhirah. Dia sakta latifah tu boleh 2 second. Walal akhiratu. So gitu. Dia kata sakta. Dan saktah atau naqal pada ula tu pada hujung ayat tu. Walal akhirati, boleh tengok sini walal akhiratu khairul laka minal ula. Ni ada perkataan ula ni boleh 2 wajah. Minal, baca dengan saktah boleh. Minal sebab dia ada dengan ujung tu dengan wajah imalah. Minal uli, minaluli, satu dengan wajah saktah yang pertama, atau dengan naqal. Naqal ni kita memindahkan baris dia. Yang pertama minal uli, yang kedua minaluli. Minaluli dengan naqal. Cuma naqal dekat situ dia ada wajah-wajah yang lain, boleh kita tengok lepas itu. Yang kedua kerana waqaf. Jadi ketika waqaf bagi wajah yang pertama, khalaf dan juga khalat, dia ada wajah saktah dan juga wajah naqal ketika waqaf. Okey. Kemudian rujuk Musad 23 tu kita tengok, kita dah bincang itu. Kemudian begitu juga kalimah yang terletak pada akhir ayat 6 dan 8 boleh dibaca dengan tahqiq dan juga tashil. Ayat 6 dan juga 8. Mana ayat 6? Ayat 6 ni, ayat 6 ni fa'a ni, dia boleh baca dengan tahqiq dan juga fa'aghna, kan? Ayat 8 dia fa'awa. Kalau kita baca tahqiq dia jelas. Kalau dia baca dengan tashil, dia baca dengan mudah. Bukan bagi atas. Bila dia baca tashil fa'aghna, super bacaan kita. Kalau hafs, biasa kita baca ada surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 44. Ayat 44 dia dibaca dengan boleh dibaca, kena baca dengan wajah tashil. Jamiu, kan? Kalau baca tahqiq bunyi dia kalau tuan-tuan tengok, saya buka Quran kita. Surah Fussilat, ini biasa kita baca lah. Hanya ada satu tempat aja dah dalam Al-Quran. Kalau kita tengok situ, dia muka surat 481. Kalau kita buka Quran tu muka surat 481. Ni perkataan tu, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu. Sepatutnya bacaan, kalau bacaan tahqiq bacaan yang membunyikan baris dengan sempurna, kita akan baca dengan a'jamiyu. Tapi bacaan Hafs Asim kita baca dengan tashil. Bacaan dia mudah. Dia tidak menzahirkan baris bagi atas tu. Dia baca dengan jamiu. Yang kedua tu jadi gitu aja. Yang pertama tu tahqiq. Jamiu. Ini bacaan kita Hafs. Ada satu sempat je dah dalam Al-Quran. Bacaan tashil disebut sebagai tashil baina. Okey. Maka kat sini fa'awa. Dia kat betul bagi atas fathah fa'awa, kan? Maka bila dibaca dengan wajah wajah tashil fa'awa, serupa dengan
fa'aghna. Dia tak sebut. Tashil ni bacaan mudah lah. Sebab orang Arab ni pun dia nak sebut dia ada susah dia nak sebut perkataan tu secara tahqiq, secara tepat. Supu juga kita orang Melayu. Orang Melayu contoh dia, kita katakan orang Melayu ni sebut, bila sebut tu tashil. Contohnya perkataan apa kata tu? Tak ada kan? Sebenarnya perkataan dia tidak ada, tapi kita baca dengan tashil, tak ada. Bahasa Melayu ada kan? Maka Arab ni pun ketika mana dari sudut sanad bacaan yang diambil daripada Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab ni datang jumpa Nabi tu, memang lidah lahjah dia begitu kan, bahasa dia, lenggok dia punya, lahjat dia, dialek dia begitu. Jadi dia ambil dengan Nabi, Nabi ajar dia ada tempat-tempat yang boleh disebut sedemikian, maka itu adalah wajah yang mutawatir. Begitu juga kita perkataan kalau tulis secara formal tidak ada, tapi sebut mana orang cakap, orang kata tak ada kan, tak ada tu dia tashil, mudah, tak ada kan. Jadi begitu Arab jami payah, jami payah, dia jadi jami serupa macam fa tu dia payah, dia nak hamzah tu dari sudut nabar dia nak sebut bunyi bagi atas semua dia power, dia susah, jadi disebut dengan fa dia tak tu tak tahqiq, serupa dengan fa'arna. So dekat sini antara disebutkan sebagai ayat 6 dan 8 dibaca tahqiq ataupun dibaca dengan tashil. Boleh dua wajah. Wajah pertama baca tahqiq, yang kedua baca dengan tashil. Kalau tahqiq dia baca dengan fa'awa kan, fa'awi malah kan. Kalau dia baca dengan tashil fa'awi, dekat-dekat je bunyi dia. Cuma bila kita belajar sebutan ni nusqu, bagaimana kita nak sebut tu kita kena perhatilah kan. Kadang-kadang dalam bahasa kita pun susah kita nak sebut dia. Okey, kita ambil bacaan. So dekat sini bacaan dia beza dia, bacaan qiraat qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan riwayat Khalad bagi wajah yang pertama. Kita ambil saya baca, tuan-tuan berikut pada belakang. Kita ambil wajah yang berbeza lah. Kita ambil wajah imalah, kemudian dia ada wajah saktah, yang tu dua wajah tu kita ambil dua kali, yang dekat fa'awa tu pun kita baca dia dua kali. Kali pertama kita baca dengan wajah tahqiq, kedua dengan wajah tashil ya. Okey, berikut belakang. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى kita ambil wajah yang kedua dengan naqad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي. Kita baca wajah tahqiq yang pertama pada fa'a tu. Alam yajidka yatiman fa'awi. Kita ataf dengan
wajah tashil. Alam yajidka yatiman fawi, wa wajadaka dhallan fahadi. Okey, kita ambil wajah tahqiq dulu ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghni. Ataf dengan wajah yang kedua. Ataf dia dalam istilah qiraat ni, wajah kedua bila nak ambil wajah tu dia kata ataf. Kata wajah ataf, wajah kedua dengan wajah tashil ya. Wa wajadaka 'ailan faghni. So, wajah tashil tu fa ni bukan fa jadi fathah, jadi tashil fa gitu ya. Okey. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey ya, itu merupakan wajah bacaan qiraat Hamzah riwayat Khalaf bentuk dia macam itu. Maksudnya Khalaf rawi yang pertama rawi Hamzah dia baca imalah, kemudian pada al-ula tu ada dua wajah, kemudian pada fa'awa tu dengan fa'arna tu dia ada tashil dan juga dibaca dengan tahqiq itu wajah riwayat Khalaf. Dan juga Khalat dekat situ perawi yang kedua dia ada dua wajah. Ini wajah yang pertama. So bila kita baca dengan wajah begini kita kata qiraat Hamzah kan. So dia cover dua-dua lah. Tu wajah yang pertama bagi Khalat dan juga riwayat Khalaf Okey ya. Kita baca sekali lagi ya. Baca sama-sama, saya baca ikut sama-sama. Kita baca dengan wajah macam mana? Kita ambil wajah yang berbeza sikit. Satu wadduha tu kita baca dengan imalah. Kemudian bagi al-ula tu sebab ada dua wajah, kita ambil dia wajah naqal. Sebab apa? Saktah dah ada dah dekat walal akhirah. Kita ambil wajah naqal tu yang kedua. Kemudian yang imalah tu terus ayat yang ke-6 dan juga yang ke-8 tu kita ambil dia dengan wajah tashil. So kita baca sekali terus. Dia ada wajah imalah pada 8 tempat. Kemudian dia ada dengan wajah saktah. Kemudian kita ambil wajah naqal pada al-ula. Kemudian kita ambil wajah tashil pada ayat 6 dan ayat 8 Okey kita baca sama-sama ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli walasawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka 'ailan faghni fa ammal yatima fala taqhar
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okay, alhamdulillah. So itu wajah yang pertama lah bagi Imam Hamzah, qiraat Hamzah. Wajah pertama bagi riwayat Khalad. Okey, cuma Khalad ni dia ada wajah yang kedua. Khalaf tak ada. Kan? So kita ambil yang kedua pula ni. Qiraat Hamzah juga. Cuma riwayat Khalad dia ada dua wajah. Khalaf dia satu je tadi, bentuk macam tu. Khalad ni dia ada wajah yang kedua. Apa dia wajah yang kedua bagi Khalad? Okey, kita tengok sini. Satu disebutkan imalah tadi sama pada Rasul ayah, ujung ayat tu, kecuali ayat 2. Ayat 4 pula harus juga dibaca dengan tahqiq. Ni beza dia. Dia boleh dibaca dengan tahqiq pada walal akhirah. Tadi dia walal dibaca dengan saktah saja, kan? Tapi untuk wajah kedua bagi Khalad ni dia boleh baca dengan tahqiq. Walal akhirah. Dia tak ada wajah saktah. Walal dia baca dengan wajah tahqiq. Bacaan tahqiq ni biasa. Walal akhirah tu tu bacaannya yang biasa, sambung terus. Dan hanya naqal pada al-ula kerana waqaf. Maksudnya kalau kita baca, bila kita dengar orang baca, dia baca qiraat Hamzah, dia kata baca surah Ad-Duha, tapi pada perkataan walal akhirah tu, tempat pertama tu dia baca dengan tahqiq, walal akhirah. Kita tahu ini ada riwayat Khalad, wajah yang kedua. Itu. Kemudian pada al-ula tu dia tak ada wajah saktah, dia ada minalula, hanya ada naqal sahaja. Okey. Begitu bentuk dia. Kemudian pada ayat 6 dan 8 ni sama, dia boleh baca dengan tahqiq dan juga dengan tashil. So sikit aja beza dia dekat mana? Pada ayat yang keempat. Ayat keempat ni apa? Dekat sini dia baca dengan tahqiq. Walal akhiratu, bacaan kita biasa. Dan pada al-ula ni dia tak ada saktah, dia hanya boleh baca naqal saja. Bila dia baca tahqiq walal akhirah, ula tu dia berkena baca dengan naqal. Naqal macam mana? Minaluli. Okey, kita baca sekali lalu dulu, kita ambil wajah-wajah yang ada. Saya baca, tuan-tuan ikut ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi Wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali Walal akhiratu khairul laka minal uli Walasawfa yu'tika rabbuka fatardi So ayat yang ke-6 ni dia masih ada dua wajah, tahqiq dan juga tashil. So kita ambil wajah, kita atafkan dua wajah. Pertama kita ambil tahqiq dulu. Alam yajidka yatiman fa'awi Kita ambil ataf wajah yang kedua dengan tashil. Alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi Ayat 8 ni juga baca tahqiq wajah yang pertama. Wa wajadaka ilan fa'aghni
wajah kedua wajah tashil. Wa wajadaka 'ailan fa'aghni. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okay, jadi kita boleh faham dekat sini. Bagi qiraat Hamzah, dia ada dua orang perawi, satu khalaf, satu khalat. Khalaf dia ada satu bentuk wajah dia je, manakala khalat dia ada tambahan wajah dia dengan wajah tahqiq dan juga naqal. Kalau ayat yang keempat tu baca tahqiq dengan naqal. Kalau khalaf dia satu wajah aja. Khalat dia ada tambahan wajah yang kedua. Dia wajah dia. Okey. Kita baca sama-sama. Kita baca dengan wajah imalah, kemudian tahqiq dengan naqal. Yang ayat 6 dan 8 kita ambil dengan wajah tashil. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدِي وَوَجَدَكَ فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okay, Alhamdulillah. Habis dah. Itulah wajah-wajah yang ada pada surah Ad-Duha. Okey. Kemudian kita ambil seterusnya. Habis Hamzah, dia terus kepada imam yang ketujuh. Yang ketujuh itu Imam Al-Kisai. Al-Kisai ni bagaimana bacaan dia? Dia ada bacaan nama dia imalah. Dia ada bacaan imalah. Baca imalah dia pada, kalau tadi Hamzah hanya pada 8 tempat, tetapi Imam Al-Kisai ni dia ada wajah imalah dia lebih je. Saja ni dia ada wajah imalah dekat situ. Kita tengok imalah zilya pada Rasul ayah dan tawasud muttasil. So mat muttasil, yang sini sa'il ini dibaca dengan 4 harakat. Ada beberapa tempat situ mat muttasil. Ila mat wajib muttasil dibaca 4 harakat. 4 harakat dia baca kat situ. Kemudian dia baca dengan wajah imalah pada beberapa tempat ni. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. So semua 8, semua tempat ujung zilya tu Rasul ayah tu semua dibaca dengan imalah. So lebih kurang macam Hamzah tadi, cuma ayat yang kedua dia ada dengan wajah imalah. Kemudian tawasud, dia tak baca dengan panjang lah. Dhalan pada mat
wajib muttasil. Ailan tu dia baca 4. Ailan. Kan? Kemudian dia baca dengan as-sa'il tu wa ammas-sa'ila, tu empat harakat. Yang lain tu sama dengan hamzah. Okey, saya baca ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدِي وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okay, Alhamdulillah. Jadi wajah bacaan bagi Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai. Bila disebut Imam Al-Kisai dekat sini, maksudnya yang sekali dengan dia, dua-dua perawi dia baca sama, iaitu siapa dia? Abul Haris dan juga Ad-Duri Kisai. Maksudnya Abul Haris pun baca macam ni wajah dia, Ad-Duri Al-Kisai pun baca wajah yang sama. Wajah bagaimana dia baca? Imalah pada 9 tempat hujung tu, kemudian pada mad mutasil, mad wajib mutasil dia baca dengan 4 harakat. Itu je beza dia. Cuma yang hamzah tadi dia ada wajah saktah, dan dia imalah tak ada. Ayat kedua dia tak baca dengan imalah. Itu kalau kita tengok kat sini, kenapa kat sini ayat kedua dia ada wajah imalah, sedangkan bacaan bagi Imam Hamzah ni dia tak ada. Tempat lain dia ada, tapi ayat kedua dia tak ada. Inilah yang dikatakan bagaimana bacaan riwayat tu diambil berdasarkan sanad-sanad dia. Dia ambil tu dengan sanad. Jadi bukan boleh main baca letak aja semua imalah, tak. Dia ada tempat dia, dan tiap satu tak ada sanad-sanad dia. Dah masuk waktu dia. Dia 1 minit lagi. Jadi bacaan itu dia perlu ada sanad. Bukan dia main boleh letak je. Dan imam-imam qiraat juga dia ada nama-nama, sanad-sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah bentuk bacaannya yang dibawa oleh Imam Hamzah. Ayat kedua dia memang tak ada. Memang tak ada baca dengan imalah. Okey. Kita ambil seterusnya, kita ambil yang terakhir, Imam Al-Kisai ni kita ambil baca sama-sama. Wajah dia imalah pada 9 tempat, dan juga dia baca 4 harakat pada mad wajib muttasil. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, so saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti insya-Allah kuliah akan datang kita akan ambil qiraat yang imam yang ke-10 khalaf
Ashir, dan lepas tu kita akan ambil surah Alam Nashrah pula sampai ke bawah, habis dah. Jadi maksudnya surah Ad-Duha ni dia ada wajah imalah, dia ada wajah takrir, ada wadduhi, ada wadduha kan, walal akhirah, walal akhirah, ada sakta, ada menaqal, ada taslisul badal, ada itu fa'awa, ada tasil itu. Jadi kita nampaklah itu wajah-wajah yang ada dalam surah Ad-Duha. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.